Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa tuduhan Mahathir pula kali ini? Giliran mencuri, anak Pakla nafi tuduhan Dr. Mahathir. Anak kepada Abdullah Ahmad Badawi menafikan memberitahu anak Dr. Mahathir bahawa gilirannya telah tiba untuk memperkayakan dirinya menggunakan kedudukan bapaknya sebagai Perdana Menteri. Saya menafikan sepenuhnya. Saya tidak pernah berkata sedemikian dan saya juga tidak melakukan perkara sedemikian, kata Kamaluddin Abdullah dalam catatan Instagram lewat malam tadi. Kamaluddin menyorot bahawa Mahathir yang satu ketika memilih Abdullah untuk menggantikannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 sedang marah dan kecewa dengan banyak hal. Mahathir jelas sangat kecewa dan sangat marah dengan banyak perkara terhadap ramai orang, katanya lagi. Kamaluddin bagaimanapun tidak membalas serangan Mahathir dan sebaliknya menyeru orang ramai mendoakan bekas Perdana Menteri itu yang mencecah usia 100 tahun ini. Yang terbaik yang boleh kita lakukan ialah mendoakan kesejahteraannya dan berharap pada usia senjanya dia mendapat ketenangan dengan dirinya sendiri, tambahnya lagi. Jumaat lalu, Malaysia kini melaporkan bahawa Mahathir mendakwa bahawa dia terkejut apabila mengetahui daripada anaknya tentang perbualan yang didakwa dengan anak Abdullah. Mereka penggantinya percaya semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya menyalahgunakan kuasa dan korup. Anak Abdullah memberitahu anak saya, sebelum ini giliran kamu, sekarang giliran kami. Giliran untuk apa? Untuk mencuri wang. Saya terkejut, kata Mahathir lagi. Mahathir mengeluh bahawa daripada menumpukan kepada memimpin dan membina negara, mereka melihat kuasa Perdana Menteri sebagai cara untuk memperkayakan diri mereka sendiri. Pada peringkat itu, saya menyesal kerana meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003, tambah Mahathir lagi. Selepas meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri buat kali pertama pada 2003, Mahathir memilih Abdullah sebagai penggantinya, namun kemudian sering tampil mengkritik kepimpinan Abdullah. Abdullah yang terpaksa melepaskan jawatannya selepas prestasi buruk Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke 2008 pada tahun 2008 diserang tanpa henti oleh Mahathir sepanjang satu penggalnya memegang jawatan. Dalam bukunya bertajuk Awakening in 2013, Abdullah yang lebih dikenali sebagai Pak Lah membidas Mahathir. Saya tidak suka apa yang Mahathir lakukan. Saya memberi Mahathir peluang untuk memberikan pandangannya kepada saya. Saya pergi berjumpa dengannya tetapi dia memilih untuk mendedahkan kepada umum dalam serangannya terhadap saya dan pentadbiran saya. Mahathir tidak boleh menafikan beliau menyumbang kepada penghakisan sokongan BN pada pilihan raya umum ke tahun 2008 melalui kritikan dan serangannya yang terbuka dan tidak wajar. Memanggil pentadbiran saya yang termasuk majoriti dari kabinetnya sendiri sebagai half past six, tidak cekap dan menuduh kami melakukan rasuah serta segala macam perkara, kata beliau lagi. Abdullah mendakwa Mahathir tidak boleh menerima apa-apa wawasan negara melebihi apa yang telah dipetakannya sebelum bersara. Mahathir hanya mahu ikut caranya sendiri dan dia percaya bahawa caranya adalah satu-satunya jalan. Apabila saya cuba melakukan perkara berbeza, dia percaya bahawa saya melakukan perkara yang salah. Tetapi itulah Mahathir, kata Abdullah. Pada tahun 2008, Mahathir telah mendesak Najib Razak yang ketika itu timbalan Perdana Menteri mengambil alih tampuk kepimpinan daripada Abdullah. Bagaimanapun beliau kemudiannya membentuk pakatan dengan Pakatan Harapan yang merupakan pembangkang ketika itu untuk menjatuhkan Najib pada pilihan raya umum 2018 dan menjadi Perdana Menteri sekali lagi selama 22 bulan pada usia 92 tahun. Pada 2013, Mahathir telah menyalahkan Abdullah dan Najib atas kegagalan wawasan 2020 selepas Lim Kit Siang dari DAP menegaskan bahawa kesemua 9 cabaran strategik yang dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri itu semasa melancarkan pelan tindakan pada tahun 1991 itu adalah kegagalan besar.
Mengakui bahawa wawasan 2020 telah gagal, dia berkata, bagaimanapun ia bukan kegagalan saya. Tiada apa-apa yang menunjukkan bahawa wawasan itu menuju ke arah kegagalan sehingga saya berundur pada tahun 2003, kata Mahathir. Wawasan itu diketepikan sebaik sahaja Tun Abdullah dan Datuk Seri Najib mengambil alih. Mereka mengenepikan semua dasar dan hala tuju yang telah saya petakan untuk Malaysia, tambah beliau lagi. Mahathir yang mengalami kekalahan teruk dalam pilihan raya umum lalu kini bergabung dengan pembangkang semasa Perikatan Nasional dan merupakan penasihat tidak rasmi kepada kumpulan rasmi 4 kerajaan negeri yang dikuasai PN yang digelar SG4 atau 4 kerajaan negeri. Beberapa komen daripada netizen untuk isu kali ini, apa pula komen anda? Antara komen daripada netizen, Mujahid kata, tak tahulah apa nak jadi, apa dia katakan, saya percaya juga sikit-sikit, kata Mujahid. Kotaro Minami kata, Atuk Nyanyok hanya pandai menuduh dan memfitnah orang lain. Bagi kami, Pak Lah adalah seorang insan yang berbudi mulia dan tidak mengira kaum dan darjat. Tak macam si Atuk ini, resis dah tua tapi tak pernah sedar diri, kata Kotaro Minami lagi. Mr. Sakau kata, Atok jiwa sangat terganggu dengan kes Batu Putih yang sedang disiasat dan kes mahkamah yang sedang berjalan. Lawan Atok yang sebenar ialah Perdana Menteri ke-10 dan bukan 4 Perdana Menteri yang terakhir. Kalau Atok beranggapan mampu menjatuhkan Perdana Menteri ke-10, Atok memang tersalah orang, kata Mr. Sakau. Black Panther kata, fitnah tu dosa dan jalan ke neraka, kata Black Panther. Anak JB pula kata, Tun Mahathir walaupun sudah menghampiri 100 tahun masih berusaha untuk kekal relevan dalam politik Malaysia. Malah beliau sering dilihat seolah-olah masih bercita-cita untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Meskipun telah menjawat jawatan itu sebanyak 2 kali sebelum ini. Salah satu kelemahan terbesar Mahathir ialah kepercayaan bahawa hanya dirinya yang berkebolehan dan layak mentadbir negara. Sikap ini menjadikannya beliau seorang pemimpin yang sukar menerima pandangan berbeza dan seringkali melihat pandangan orang lain sebagai tidak setanding dengan pemikirannya. Mahathir juga dikenali sebagai seorang individu yang menyimpan dendam politik, menjadikannya sukar untuk memaafkan atau melupakan perselisihan dengan pihak-pihak tertentu. Dalam banyak hal, ini mencetuskan konflik yang berpanjangan dengan pelbagai tokoh politik, termasuk mereka yang dahulunya pernah menjadi sekutunya. Beliau seringkali digambarkan sebagai seorang pemimpin yang sukar mengakui kesilapan sendiri. Dalam pandangannya, beliaulah yang sempurna, manakala pihak lain sering disalahkan atas kegagalan atau kelemahan tertentu. Ini mencerminkan keteguhan pendirian Mahathir tetapi pada masa yang sama menghalang pembaharuan dan penerimaan idea-idea baharu. Walaupun tidak dinafikan bahawa Mahathir telah banyak berjasa dengan Malaysia, sepanjang pentadbirannya, kelemahan-kelemahan ini telah menimbulkan persoalan sama ada sumbangannya yang dahulu kini dibayangi oleh keengganannya untuk berundur dan memberi laluan kepada generasi baharu. Jimmy Page kata, Tun sokong menantu Pak Lah, KJ tapi tak setuju kalau semua bila dah jadi pemimpin nak sakau. Kamal memang dah lama buat bisnes, tak sakau, kata Jimmy Page. Mokzani pun buat oil and gas industry. Semua cuba nasib, ada yang berjaya, ada yang tak. Tun relevan, dia je boleh satukan Melayu, kata Jimmy Page. Wah, itu pendapat Jimmy Page lah kan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Satu lagi pendedahan berkait 1MDB selepas Najib menang di dalam kes titah addendum untuk semakan. Akhirnya satu lagi pendedahan yang luar biasa oleh Khairi Jamaluddin. Khairi kata, 1MDB tiada apa boleh pertahan. Itu kata Khairi Jamaluddin dulu. Beberapa bulan selepas UMNO tewas mengejut pada 9 Mei, Khairi Jamaluddin meluahkan perasaan yang selama ini terbuku sebagai anggota Kabinet Datuk Seri Najib Razak. Isu-isu lain pun tetap dikaitkan dengan 1MDB, misalnya kos sara hidup dan GST, kerana terpaksa membayar hutang 1MDB.
Gaya hidup Rosmah, Datin Seri Rosmah Mansur minta maaflah, juga dikaitkan dengan 1MDB. Jadi semua dikaitkan dengan 1MDB, katanya dalam wawancara dengan Mingguan Malaysia 18 November tahun 2018. Dalam wawancara itu, beliau juga berkata, tidak timbul dahulu sokong, sekarang tidak sokong, lalang dan sebagainya. Takkan kita hendak tegakkan benang yang basah, kata Khairi lagi. Samalah utusan dengan KJ, Khairi Jamaluddin, dulu dua-dua lalang. Dahulu sokong tetapi sekarang ini sudah tidak sokong, kita semua kena tipu. Ada lagi petikan menarik. Kalau pecat dan ambil tindakan, kerisauannya kita berpecah. Ada yang cadangkan supaya kumpulan yang masih tidak boleh menerima realiti itu dan kumpulan yang macam saya, elok kita duduk semeja bincang. Tetapi bincang macam mana pun ia akan balik kepada soalan itu juga. Mereka tidak boleh terima realiti. Bagi Datuk Lokman Nur Adam, Najib tidak salah dan skandal 1MDB tidak wujud. Jadi di situ dah ada satu jurang terlalu besar antara saya dan dia yang tidak dapat ditutup. Memetik wawancara klasik itu, portal Mstar pada hari yang sama melaporkan Khairi berkata, ahli UMNO tidak boleh mempertahankan isu 1MDB kerana tiada apa untuk mempertahankannya. 1MDB bukan satu persepsi atau fitnah, tetapi merupakan satu kes yang terbukti di Amerika Syarikat. Apa yang ada untuk disembunyikan, hanya mengakuinya, kata beliau lagi. Menurut Mstar lagi, berdasarkan wawancara akhbar UMNO itu, beliau menolak tanggapan 1MDB memberi manfaat kepada rakyat. Kita tak boleh membersihkan cuci dosa rompakan itu dengan menggunakan sebahagian daripada duit yang dirompak itu untuk melakukan kebaikan, katanya seperti dipetik. Sehari sebelumnya, bekas menteri itu juga pernah melabel skandal 1MDB sebagai biawak hidup yang menyusahkan parti itu dan Barisan Nasional. UMNO dan BN tak mahu lagi memikul biawak hidup ini. Kes 1MDB ini harus diselesaikan. Kami, UMNO dan BN mahu kebenaran dan cerita sebenar mengenai 1MDB. Saya sebagai bekas anggota kabinet kerajaan terdahulu BN tidak mengetahui beberapa perkara dan ada juga perkara dirahsiakan daripada pengetahuan kami semua, katanya pada 17 Ogos 2018. Hari ini, 10 Januari 2024, menurut Malaysia Kini, Khairi menuduh seorang menteri UMNO bersubahat menyembunyikan dokumen tambahan yang membenarkan Najib menghabiskan hukuman dengan perintah tahanan di rumah. Berbalik kepada UMNO, ini menteri kena jawab. Kenapa menteri UMNO bersubahat menyorok adendum ini? Ini menteri undang-undang, apa nama dia? Zalina Othman Said, katanya dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap. Susulan itu, Setiausaha Politik Menteri berkenan membuat aduan polis terhadap mantan Ketua Polis UMNO itu. Perkara ini juga mengelirukan rakyat dan menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat sehingga boleh menggugat keamanan negara. Malah penggunaan perkataan komplisit adalah keterlaluan kerana ia membawa maksud terlibat atau dikaitkan dengan perbuatan yang menyalahi undang-undang maupun tidak beretika, kata Datuk Suraya Yaakob. Selepas Azalina, giliran Setiausaha Politik Zaliha pula buat laporan polis terhadap KJ. Kena inilah puncanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.